Dalam sejarah Malaysia, peristiwa berdarah 13 Mei telah mencatatkan satu titik hitam yang pasti tidak dapat dilupakan oleh setiap rakyat di negara ini. Pertubuhan darah dan kacau bilah yang dahsyat berlaku pada 13 Mei 1969 itu hampir menghancurkan negara. Walau apapun sebabnya, peristiwa 13 Mei merupakan satu krisis perkauman yang terbesar di negara ini, melibatkan 3 kaum yang terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Pertelingkahan itu memakan korban yang besar iaitu seramai 196 orang mati dan 149 orang cedera. Walau bagaimanapun, pihak polis dengan bantuan tentera berjaya mengawal keadaan daripada terus berpanjangan. Kronologi dan faktor 10 Mei 1969. Pilihan Raya Umum 1969 diadakan pada 10 Mei 1969 akan tercatat sebagai satu daripada peristiwa yang tragik berlaku dalam negara kita. Parti Perikatan yang dianggotai UMNO, MCA dan MIC gagal memperolehi majoriti 2/3 di Parlimen walaupun masih berjaya membentuk kerajaan persekutuan. Hal ini disifatkan oleh Parti Pembangkang sebagai satu kemenangan besar buat mereka. Tercetusnya peristiwa berdarah 1969 apabila Parti Pembangkang telah membangkitkan isu-isu negatif yang berkaitan dengan hak khususnya yang telah termaktub dalam perlembagaan, iaitu bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu, kerakyatan orang Melayu di Malaysia sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Seorang calon pembangkang iaitu Dr. Tan Sri Kun dan Parti Gerakan telah memperoleh kemenangan yang besar di kawasan Batu, Selangor. Ini menyebabkan penyokong Parti Gerakan mengadakan perarakan bagi meraihkan kemenangan sambil menghina dan mengutuk orang Melayu. Perarakan ini dilakukan sehingga ke Jalan Gambel, seterusnya ke Kampung Baru di Kuala Lumpur. Penyokong dalam perarakan tersebut membawa penyapu sebagai lambang kemenangan mereka dalam menyapu bersih kerusi di Parlimen. Bukan itu sahaja, dalam masyarakat Melayu, simbol penyapu itu pula dianggap sial. Ada penyokong juga yang bertindak dengan mencaci dan meludah dari atas lori ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan. Parti Gerakan ada mengeluarkan kenyataan meminta maaf pada 13 Mei atas sebab kelakuan penyokong mereka yang dianggap tidak sopan dan tidak bertimbang rasa, tapi nasi telah menjadi bubur. Pada 12 Mei 1969 dekat Jinjang, Kepong, ada kematian seorang kaum Cina akibat sakit tua diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis sebab ritual untuk kematian kaum Cina adalah berarak secara beramai-ramai. Tapi perarakan kematian tu bertukar menjadi perarakan meraihkan kemenangan pilihan raya. Dan orang-orang Cina yang terlibat dalam perarakan tu mula untuk menghina orang-orang Melayu di sekitar kawasan tu. Ini sejurus menerukkan lagi hubungan antara kaum Cina dan kaum Melayu. Pada 13 Mei 1969, orang Melayu berkumpul di Rumah Menteri Besar Selangor di Jalan Raja Muda Abdul Aziz di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Datuk Harun Idris selaku Menteri Besar Selangor pada waktu tu cuba untuk mententeramkan keadaan, tapi rupa-rupanya orang-orang yang berkumpul dekat Rumah Menteri Besar tu dah siap sedia membawa senjata macam pedang dan parang panjang dan hanya tunggu masa untuk menyerang dan balas balik perbuatan kaum Cina. Pada jam 3 petang dapat pula berita kejadian pembunuhan orang Melayu di setapak hanya 2 km sahaja daripada Rumah Menteri Besar Selangor. Dan pada jam 4 petang pula dapat berita lagi sekali yang pemuda-pemuda Cina yang dikatakan dari kongsi-kongsi gelap telah bertindak ganas dengan membunuh orang-orang Melayu di sekitar Kuala Lumpur. Majoriti kes pembunuhan ini berlaku di kawasan ataupun tempat hiburan, sebagai contoh di panggung wayang Odin di Jalan Tunku Abdul Razak di Kuala Lumpur. Perasaan
marah orang Melayu terlepas apabila melihat orang-orang Cina, walaupun mereka orang Cina dan tidak terlibat dalam isu ini, mereka juga telah menjadi mangsa amarah orang-orang Melayu. Dari situ bermulalah rusuhan besar-besaran di Kampung Baru dan sejurus perintah darurat dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan semua orang tak boleh keluar dari rumah. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Macam kita dah tahu, pada kemerdekaan Tanah Melayu 1957, sebuah perlembagaan persekutuan telah dibentuk dan menyatakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Selepas 10 tahun merdeka, kerajaan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan tujuan untuk menggugurkannya daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa Melayu saja yang diiktirafkan sebagai bahasa rasmi. Perasaan yang tak puas hati terhadap hak keistimewaan orang Melayu. PAP telah secara lantang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa yang disebut sebagai hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Mereka mendakwa hak kaum-kaum lain telah diketepikan, kononnya mereka telah tersisih daripada keadilan. Oleh sebab itu, menurut Jomo dalam bukunya Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di Semenanjung Malaysia, isu sebenar yang mencetuskan peristiwa 13 Mei adalah perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Namun hakikat sebenar, kedudukan taraf ekonomi orang Melayu adalah bawah berbanding dengan kaum Cina. Sejurus membawa kepada jurang ekonomi yang tidak sihat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain. Orang Melayu mencemburui kemewahan dan kejayaan orang Cina, manakala orang Cina dan India pula mencemburui kelebihan orang Melayu yang mendapat peluang perkhidmatan dalam sektor pentadbiran. Kesan daripada peristiwa 13 Mei ni adalah ia meninggalkan banyak kesan sama ada dari segi positif ataupun negatif. Kejadian ini bermula sebagai ketegangan politik dan berubah menjadi kekerasan rasial antara komuniti Melayu dan Cina di Malaysia pada waktu itu. Pilihan Raya 1969 diadakan semula dan memberi kemenangan 2/3 kerusi di Parlimen semula kepada kerajaan yang meminta. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dibentuk bagi mengurangkan pengundi kaum Cina dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Beberapa ahli politik yang dianggap berbahaya telah ditahan melalui keselamatan dalam negeri. Akhirnya, sistem demokrasi, pilihan raya dan agihan ekonomi mendapat tafsiran semula. Terusnya, perubahan sistem pentadbiran. Penjajah Inggeris telah menerapkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu, manakala sistem penasihat British di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Melalui sistem pemerintahan yang berbeza antara negeri ini, pemerintah dapat meyakinkan bahawa setiap negeri tidak akan bersatu untuk menentang mereka kerana tiada persefahaman. Terusnya, terbentuknya Rukun Negara setelah berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Peristiwa hitam ini telah mendorong pemimpin negara dari pelbagai kaum memikirkan formula bagi memulihkan perpaduan kaum yang lebih utuh dan harmoni. Rukun Negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 dan menjadi pegangan panduan serta amalan oleh semua rakyat Malaysia ke arah pemupukan dan pengukuhan semangat perpaduan, ketaatan dan kecintaan kepada negara dan bangsa. Langkah yang kita boleh buat bagi menangani isu perpecahan antara kaum di Malaysia ialah menjadikan aktiviti sukan sebagai ejen penggerak hubungan antara etnik. Negara kita telah mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan. Contohnya, badminton, bola sepak dan sebagainya. Pelbagai lapisan masyarakat dan kaum telah menunjukkan semangat patriotik dengan bersatu
memberikan sokongan kepada ahli-ahli sukan negara terlibat. Kemenangan dan kekalahan sama-sama diraikan dan dirasai bersama sebagai rakyat berbilang kaum. Usaha kerajaan mencapai perpaduan melalui kurikulum di peringkat sekolah dan pengajian tinggi telah menunjukkan impak yang positif. Ia melahirkan individu yang berfikiran matang dan kritis. Menjadikan guru sebagai ejen penyemai perpaduan kaum. Guru adalah ejen kerajaan untuk menyampaikan dan melaksanakan dasar pendidikan kepada murid dan masyarakat. Aspek guru juga menjadi cabaran untuk mencapai perpaduan dan integrasi kaum. Kalau seseorang guru itu cetek ilmu dan malas untuk mengambil tahu isu semasa, permasalahan akan wujud dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang membawa murid-murid ke arah matlamat yang salah. Oleh itu, peranan guru amat penting dalam konteks ini. Langkah terakhir adalah memperbaiki dasar pendidikan negara untuk membangunkan ekonomi sejagat. Dasar pendidikan negara perlulah dirancang dan dilaksanakan dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berilmu dan berkemahiran tinggi, akhirnya mampu untuk bersaing dengan pelbagai bidang pada masa yang akan datang, terutamanya dalam bidang ekonomi. Pada masa yang sama, kerajaan juga kena ambil inisiatif dalam meletakkan murid-murid daripada pelbagai kaum di satu sekolah yang sama supaya matlamat dasar pendidikan iaitu untuk menyatu dan mengintegrasikan kaum dapat dicapai. Antara iktibar yang kita boleh ambil daripada tragedi 13 Mei 1969 di Tanah Melayu. Peristiwa 13 Mei ini merujuk kepada peristiwa berdarah yang telah berlaku kat Malaysia pada tahun 1969. Terdapat beberapa pengajaran yang dapat diambil daripada peristiwa ini. Pertama, peristiwa 13 Mei mengingatkan kita tentang kepentingan memahami dan menghormati perbezaan etnik yang ada dekat Malaysia ni. Perbezaan etnik tidak seharusnya menjadi punca konflik dan kesedaran terhadap pluraliti budaya yang sangat penting. Teladan yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini adalah menunjukkan bagaimana politik yang berunsurkan ucapan berkontroversi dan sensitif dalam perkauman boleh menyebabkan ketegangan sosial yang serius. Ia dapat mengingatkan kita untuk menilai dan memilih pemimpin berdasarkan kebijaksanaan serta pematuhan kepada prinsip-prinsip perpaduan. Keseluruhannya, peristiwa 13 Mei 1969 telah memberikan impak dan perubahan yang besar terutamanya dalam sistem pentadbiran dan masyarakat majmuk di Malaysia pada masa kini. Oleh itu, terbuktilah bahawa kerajaan sejak dari dahulu lagi telah menjalankan tugasan mereka dengan efektif dalam menangani pelbagai isu dan konflik di Malaysia. Pada pendapat saya pula, kesimpulannya peristiwa pahit 13 Mei 1969 memberikan kesan terhadap negara kita. Contohnya dari segi perpaduan kaum yang berpecah belah akibat peristiwa ini. Jadi, apa yang saya ingin katakan, rakyat Malaysia haruslah bersatu padu berusaha mengeratkan kembali perpaduan kaum antara Melayu, Cina dan India supaya kita kembali hidup dalam keadaan harmoni dan sejahtera. Bagaimana pula pendapat Atira? Pada pendapat saya, peristiwa yang dapat saya ambil daripada peristiwa 13 Mei ialah perbezaan kaum dan agama sepatutnya menjadi suatu kekuatan kepada kita dan bukannya punca kepada perpecahan. Bukan itu sahaja, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengambil iktibar daripada peristiwa ini agar tidak berulang kembali. Apa pula pendapat anda, Ain? Pada pendapat saya, peristiwa ini merupakan satu pengalaman dan pengajaran yang tak dapat kita semua lupakan selamanya. Kita seharusnya bangga dengan apa yang kita telah capai. Seterusnya, Safia, apa pendapat anda? Memang kita tak boleh nafikan yang tragedi 13 Mei ini adalah tragedi yang buruk yang pernah berlaku dalam Malaysia. Oleh itu, kita haruslah
mengambil berat tentang pentingnya masyarakat berbilang kaum dalam negara ni untuk terus bersatu padu dan hidup dalam harmoni tanpa sebarang diskriminasi antara satu sama lain. Sekian dan terima kasih.